Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa dia enjin Hayabusa. Enjin Hayabusa ni sangat terkenal sebab ini enjin pertama yang masuk dalam motosikal, yang mana motosikal tu boleh pergi lebih dari 300 km sejam. Lebih tepat lagi 312 km sejam. Dan enjin ni sangat power sampai orang masukkan dalam kereta racing, dan dalam kapal terbang pun orang masukkan juga. Dia macam enjin 2JZ lah, yang sangat kuat dan boleh modify sampai dapat keluarkan horsepower yang macam tak logik kita dengar. Yang paling best, motosikal ni keluar stok dari kedai je terus boleh buat speed 312 km sejam. Tak payah nak modify apa-apa pun. Dan nama motosikal ni adalah Suzuki GSX 1300R Hayabusa yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Pada zaman ni tak ada lagi motosikal stok yang boleh cecah speed ni. Musuh ketat dia Kawasaki ada juga cuba nak beat dia pada tahun yang sama dengan model Kawasaki Ninja ZX12R, tapi kurang dalam 6 km sejam berbanding Suzuki GSX 1300R ni. Sebenarnya nama Hayabusa ni bukan nama enjin tau, dia adalah nama motosikal tu sebenarnya. Nama Hayabusa ni dalam bahasa Jepun bermaksud burung helang, dan lebih spesifik lagi adalah Peregrine Falcon. Dan nama ni bukan saja-saja Suzuki bagi tau. Sebabnya adalah masa tu Honda ada keluarkan motosikal iaitu Honda CBR 1100XX Super Blackbird, dan burung helang ni memang makan burung Blackbird ni. Jadi Suzuki macam nak cakap motor dia boleh makan lah motor Honda ni. Nakal juga dia orang ni sebenarnya. Dan memang betul Hayabusa ni dapat kalahkan Super Blackbird, dan dia lebih laju dalam 16 km sejam macam tu. Jadi memang sah yang motor Hayabusa ni adalah motor production yang paling laju lah pada masa tu. Kalau ikutkan sejarahnya, motosikal GSX 1300R Hayabusa ni sebenarnya ada beberapa peringkat ataupun generasi. Generasi pertama adalah antara 1999 sampai 2007. Generasi kedua adalah antara 2007 sampai 2021. Dan generasi ketiga adalah 2021 sampai sekarang lah. Tapi bagi saya yang menjadikan Hayabusa ni sangat berjaya adalah kehebatan dia masa generasi yang pertama dulu. Keluar je motor ni terus dia pecahkan rekod top speed motor production. Motor production ni maknanya motor stok lah. Kita beli keluar kedai terus boleh dapat speed ni tanpa perlu modify. Jadi kalau modify confirm lagi laju lah. Dan generasi pertama enjin ni menggunakan kapasiti 1299cc dan silinder dia disusun secara inline 4. Dan Suzuki claim dia dapat hasilkan sebanyak 173 horsepower dekat crankshaft. 173 horsepower ni banyak tau. Lagi power dari kereta zaman sekarang ni. Ini anda kena ingat tau, enjin ni tahun 1999. Bayangkan enjin yang power lebih dari enjin kereta tapi letak dalam motosikal. Memang berdesup lah dia pergi. Tapi sebenarnya enjin saja tak bermakna motor ni boleh pergi sangat laju sampai pecahkan rekod. Yang menjadikan motor ni laju adalah desain badan motor tu yang aerodinamik. Kalau nak bandingkan dengan motor sekarang, memang motor Hayabusa ni memang pelik lah rupa dia. Tapi mengikut kata designer motor ni, memang dia nakkan bentuk yang fungsional dan tak lapuk ditelan zaman. Jadi macam nasib lah, kalau suka tu memang suka betul, dan kalau tak suka memang terus tak suka lah dengan motor ni. Siap ada media waktu tu kata bentuk dia memang hodoh, tapi sebenarnya bentuk tu lah yang bagi kesan aerodinamik yang membolehkan motor tu pergi sangat laju sampai dapat pecahkan rekod. Dan satu lagi yang best pasal motor ni, walaupun dia boleh pergi laju gila, tapi sebenarnya dari segi ride quality tu sebenarnya agak selesa. Memang engineer tune dia supaya tak terlalu track oriented sampai penat nak bawa. Jadi sebab motor ni selesa nak bawa, orang biasa pun tak takut nak beli. Kalau motosikal superbike sekarang ni contohnya, kalau nak beli memang nak kena belajar macam mana nak duduk, macam mana nak bongkokkan badan, macam mana nak pegang handle, macam mana nak ambil corner. Jadi bagi orang biasa memang takut nak beli superbike ni. Takut sakit pinggang pun ya. Tapi motor Hayabusa ni tak. Dia memang dicipta untuk senang bawa dan boleh capai kelajuan yang sangat tinggi. Cuma bila motosikal ni dia power sangat dan manufacturer pun berlumba-lumba nak buat motor yang lagi power, ada yang risau benda ni mungkin membawa bahaya kepada penunggang-penunggang motosikal. Tapi masalahnya kalau limitkan top speed, siapa yang nak beli motor tu? Dan ada juga yang kata Europe pun akan ban motor yang terlebih power ni. Jadi apa yang diorang buat adalah manufacturer motor dari Jepun dan
Perhimpunan Eropah ni bersetuju yang motosikal diorang tak kira power tinggi mana pun akan limitkan top speed pada 300 km sejam. Dan perjanjian Gentleman Agreement ni pun bermula pada tahun 2000. Tapi bayangkan, enjin tu sebenarnya boleh pergi lebih lagi dari 300 km sejam. Cuma dia limitkan secara elektronik. Jadi siapa yang beli motor ni boleh je nak buang limiter tu dan dapat top speed yang lagi tinggi. Jadi pengguna pun boleh enjoy dan manufacturer pun tak adalah kena blame kalau apa-apa berlaku. Dia sama juga macam Gentleman Agreement untuk kereta dekat Jepun masa dulu. Enjin tu boleh pergi lagi laju, tapi dia limitkan laju maksimum kereta yang keluar dari kilang. Jadi kalau nak laju lagi, boleh modify sendiri. Okey, sekarang kita tengok pula apa yang Suzuki buat untuk generasi kedua Hayabusa ni yang bermula pada tahun 2007 sampai tahun 2021. Bagi saya personally, perubahan paling besar adalah nama GSX 1300R tu Suzuki dah drop. Dan motosikal ni sekarang dipanggil Hayabusa saja. Kalau nak ikutkan dari research yang diorang buat, walaupun ada sesetengah orang kata motosikal ni buruk, tapi orang yang beli tu sebenarnya sangat suka dengan rupa motosikal ni. Jadi perubahan kosmetik motosikal Hayabusa ni pada generasi kedua sebenarnya agak minimum. Designer Suzuki yang ditugaskan untuk buat perubahan ni nama dia Koji Yoshiura, dan dia kata dia nak tambahkan line dan curve supaya bagi motor tu nampak lebih muscular. Tapi dia tak ubah banyak sebab orang suka bentuk asal dia ni. Dan pada zaman ni orang dah start concern pasal pencemaran bunyi dan pencemaran udara. Jadi enjin tu kena ubah sikit. Tapi disebabkan enjin asal tu dah memang bagus, diorang boleh capai requirement ni dengan buat sikit modification saja pada enjin generasi pertama tadi. Tak perlu nak design semula enjin yang baru. Apa yang diorang buat adalah tambah stroke sikit sebanyak 2mm. Jadi enjin sekarang daripada 1299cc dia jadi lebih besar lah kepada 1340cc. Compression ratio pun bertambah, maknanya kecekapan enjin tu pun bertambah. Diorang juga letakkan catalytic converter dan juga oxygen sensor untuk comply dengan Euro 3 punya regulation. Bila ada oxygen sensor ni, kita tahulah yang maknanya programming ECU dia jauh lebih kompleks berbanding generasi pertama yang dulu. Suspension pun dia upgrade juga supaya ride lebih firm dan stabil. Windscreen pun dinaikkan tinggi sikit, mungkin untuk bagi penunggang lebih selesa dekat kelajuan tinggi. Tak adalah angin kuat sangat kan? Jadi ini je lah beberapa perubahan yang diorang buat. Kebanyakannya pun pada tahun 2009. Dan selepas tu mostly sama je lah sampai tamat generasi kedua. Untuk generasi ketiga pula yang sebenarnya agak baru je dilancarkan, iaitu pada Februari 2021. Spek enjin masih lagi bersaiz 1340cc dan tak banyak berubah enjin dia. Cuma sebab zaman sekarang ni berbeza, jadi sistem elektronik dalam enjin Hayabusa ni dia upgrade lah. Dan ada banyak gadget-gadget yang moden. Design dia pun makin moden dengan bucu-bucu yang lebih tajam, tapi sekali tengok je orang masih boleh kenal yang motor tu adalah motor Hayabusa. Dan pesaing terdekat dia sekarang ni adalah Kawasaki Ninja H2. Disebabkan enjin Hayabusa ni sejak dulu memang dibina sangat kuat, jadi memang ramai orang modify enjin ni. Dan diorang pun gunalah motor ni untuk masuk drag racing. Enjin ni diorang dah tune sampai lebih 600 horsepower dan boleh pergi sehingga 430 km sejam. Memang laju betul. Kalau ada sayap, memang dah boleh terbang. Dan pada tahun 2011, ada seorang nama Bill Warner. Dia gunakan motosikal ni yang dia dah ubah suai lah untuk pecahkan kelajuan rekod motosikal, dan dia capai kelajuan sehingga 501 km sejam. Memang hati kering lah naik motor laju macam ni. KL JB 45 minit je. Jadi korang sendiri pernah nampak tak motor ni atas jalan Malaysia? Saya sendiri personally tak pernah tengok lagi. Saya dulu pakai MT-07 pun dah mengelabah, jadi tak tahulah boleh handle ke tak enjin Hayabusa ni. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.